Pertamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi nikmat kesihatan dan nikmat masa, nikmat masa untuk kita bersama. Untuk hari ini kita menyambung perbincangan kita ataupun perkongsian kita tentang ilmu faraid, satu ilmu yang makin dilupakan. Kita akan lihat beberapa contoh kes. Saya akan sambung, saya ingat ada 3 lagi kes yang selapis. Kemudian kita akan combine secara berlapislah antara kematian lapisan 1 dengan kematian lapisan 2, macam mana untuk dapatkan angka munasakhat ataupun angka kematian berlapis tu lah, angka kiraan dia tu, pecahan dia tu jadi macam mana. Saya tak pasti sama ada boleh tangkap ataupun tak boleh tangkap bagi mereka yang bagi mereka yang baru ataupun bagi mereka yang belum memahami, sebab kita belajar pun secara online saja, tapi tak apa. So bagi mereka yang sudah tahu, mungkin ini dijadikan sebagai review je lah, sebab memang nature secara online ni dia tak akan sama dengan nature secara face to face dan sebagainya lah. Tapi tak apalah. Sebelum saya terlupa, untuk minggu selepas ni, yang malam ni saya tak pasti kita akan sampai ke tak sampai 10 lapis, tapi tak apa, kalau tak sampai 10 lapis pun kita akan bincang setakat mana, lapisan mana yang kita sempat. So kalau kita sempat 2 lapis pun kita kira habis 2 lapis je lah. Kalau kita sempat habis 10 lapis, habislah 10 lapis. Sebab saya ingat untuk next class saya akan masuk tajuk takharuj, tajuk tolak hak. Sebab tajuk tolak hak pun ramai juga yang akan salah faham. Bukan akan salah faham, ramai yang sudah pun salah faham. Kadang-kadang orang tu tolak hak dia tu saja buang, seolah-olah orang tu bukan waris. Dia kena masukkan dulu, lepas tu barulah dia tolak hak. Mana boleh kita buang dia terus, sebab dia akan jadi beza efek antara wujudnya orang tu dengan tidak wujud tu. So cumanya untuk akan datang saya terpaksa cuti 2 minggu. Minggu depan pun saya tidak ada kelapangan, dan minggu yang satu lagi tu memang saya rasa tak ada kelapangan lah, sebab kita menanti siapa kerajaan baru. Sebab kita mengundi tu, time mengundi tu memang kita tak ada kelas lah. Cuma minggu depan pun saya tak ada kelas. So kita akan rehat 2 minggu, kita akan sambung pada seminggu selepas pilihan raya lah. Kita akan sambung pada 26 November. So saya boleh tahu di awal kelas lah. Kalau saya terlepas pandang lepas ni pun benda tu sudah dimaklumkan lah. Kita akan sambung perbincangan kita pada si mati yang ke-8. Si mati yang ke-8 ni Aminah. Aminah mati meninggalkan, Aminah ni siapa sebenarnya? Aminah ni isteri Isteri kepada Ammar Tak apalah, kita tak ingat ada dia punya detail tu. Tapi tak apa. Aminah mati meninggalkan suami baru kepada Aminah. Biasa Aminah ni isteri kepada Ammar. Lepas Ammar mati, Aminah kahwin baru. Dia ada suami baru nama Fahmi. So, anak-anak Aminah ni anak-anak yang bercampur dengan suami baru dan bercampur dengan suami sebelum Fahmi, Ammar. So Aminah mati meninggalkan suami, meninggalkan 3 anak perempuan dan meninggalkan 3 anak lelaki. So ini normal ni, 3 anak perempuan, 3 anak lelaki. Maknanya meninggalkan pasangan dan anak-anak ini adalah normal. Kita akan jumpa benda ni dalam banyak kes. So suami dapat 1/4 kerana si mati ada waris ke bawah. Kalau si mati tiada waris ke bawah, maknanya tak ada anak, tak ada cucu, maka suami dapat 1/2. Dalam kes ni ada anak lah, ada 6 orang anak.
Dengan suami baru pun ada anak, dengan suami lama pun ada anak. So suami dapat 1/4, bakinya adalah sebab anak ini adalah anak lelaki dan anak perempuan, maka dia adalah waris yang sama taraf. Anak lelaki, anak perempuan sama taraf. Maka mereka ini menghabiskan harta pusaka secara asabah bil ghairi. So saya punya style, saya tulis asabah tu tulis penuh lah. Tulis penuh. Jangan tulis asabah sahaja. Sebab bila kita tulis penuh, lebih mudah untuk kita review, lebih mudah untuk kita ingat lah. So kita tulis asabah bil ghairi, kita tulis asabah bil ghairi. Kalau asabah bin nafsi, tulis asabah bin nafsi. Kalau asabah ma'al ghairi, tulis asabah ma'al ghairi. So dalam kes ni dia adalah asabah bil ghairi. So kalau asabah bil ghairi, maka lelaki dapat 2 bahagian berbanding dengan perempuan. Dia adalah 2 nisbah 1. So apabila sini 1/4, sama salah dia jadi 4, 1 ni bermaksud 1/4 lah. Sebab per tu kita dah naik ke atas kat sini. 1/4, maka bakinya adalah 3. 3 tu kepada anak-anak lah. Sebab 1/4 dapat kat suami, maka 3/4 dapat dekat anak-anak. So macam mana 3/4 ini, saham 3 ni, kita nak bahagikan kepada 6 orang anak. Jadi kita tak boleh nak congak lah, kecuali kita mahir sangat. So 3 tak boleh nak dibahagikan kepada 6 orang anak, maka kita buat juzuk saham je lah. Style saya kita buat juzuk saham je, kita tak payah nak main kira-kira kat tepi ni. Kita buat satu kolom berasingan, kita buat dia juzuk saham dan kita letaklah yang perempuan 1, 1, 1, yang lelaki 2, 2, 2. So kita tambah 2, 2, 2 tambah 1, 1, 1, maka jumlahnya 9. Ini jumlah dia 9. Ini asalnya 3 ni. Kemudian kita lihat, ini dash lah sebab suami tak ada apa-apa. So kita lihat jumlah juzuk saham dia adalah 9. 9 dengan 3 ni dia ada angka raqmul mushtarik. Ada angka yang boleh kita kecilkan. Dia ada sifir yang kita boleh kecilkan, maka kita kena kecilkan dia terlebih dahulu. Kalau kita tak kecilkan, dia tidaklah salah, tapi dia akan jadi jumlah angka yang besar. Kemudian kita kecilkan balik, dia jadi kluk-klik. Kluk-klik. Sekejap besar, kecilkan balik. Jadi tak profesional lah. Jadi kita nak suruh terus je kita dapat angka tu lebih kecil, kita terus matikan dia lah. Kita terus matikan lah. Dalam bahasa matematik moden sekarang ni panggil apa? Mana kita terus kecilkan dia. 9 dengan 3 ni boleh dikecilkan dengan sifir 3. Maka 9 bahagi 3 dapat 3. Lepas tu saya letak dalam kurungan ni 3. 9 ni saya potong ni, tak nampak sangat. 3 bahagi 3 dapat 1. Maka kita guna angka yang kita kecilkan lah. 9 bagi 3 dapat 3, 3 bagi 3 dapat 1. So angka kat sini adalah angka 3 dan angka 1. Maka untuk dapatkan tasahih, kita darablah 4 darab 3 sama dengan 12. 1 darab 3 sama dengan 3. Yang ni kita kena darab ke atas. Tapi yang ni jangan 1 darab 3. Kita darab dengan dia punya juzuk saham ni lah. 1 darab 1 sama dengan 1. 1 darab 1 sama dengan 1. 1 darab 1 sama dengan 1. 1 darab 2 sama dengan 2. 1 darab 2 sama dengan 2. 1 darab 2 sama dengan 2. So kita dapat jawapan akhir dia. Pembawahnya ialah 12. Suami dapat 3/12. Setiap anak perempuan dapat 1/12. 1 Alia, Aira, Farah, Fatihi, Firdaus, Fitri. 1/12, 1/12, 1/12. Anak lelaki dapat 2/12, 2/12, 2/12. Maka kalau kita tambah semua ni, cukuplah 12. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. So betul lah. So kalau kita lupa untuk buat kecilkan tadi, kita akan dapat apa tu? 4 darab 9 jadi 36. Tak pasal-pasal, banyak pula angka kita kat situ. Jadi kita make sure kalau kita boleh kecilkan, kita kecilkan terlebih dahulu angka antara saham dekat sini dengan juzuk saham, jumlah juzuk saham. 9 ni kita panggil jumlah juzuk saham sebenarnya sebab juzuk ni 1, 1, 2, 2, 2 ni. So itu kematian lapisan ke-8.
Seterusnya ya Arif, kita beralih kepada lapisan ke-9. Dekat dengan sejam saya present dekat saya sejam lebih dekat Mahkamah Syariah 15 lapis kematian. Ya dia kata tak apa teruskan, hari ni kita habiskan juga nanti you punya saksi nak datang sekali lagi susah. Aduh lah penat saya. Sampai saya dibenarkan duduk, kemudian bangun, kemudian duduk. Aduh, so ini si mati 9. FADB pun sampai 47 HB lah gitu saya buat. 47 HB. So ini si mati yang ke-9. Si mati yang ke-9 Fahmi. Fahmi ini suami baru kepada Aminah. So Fahmi ni pula yang mati. Suami Fahmi pula yang mati. Maka Fahmi meninggalkan seorang anak perempuan. Dia tak sama dengan Aminah lah. Sebab Aminah tadi dia ada juga anak daripada suami terdahulu, Ammar tu. Ia akan jadi 6 orang anak. Tapi dengan Fahmi ni, Fahmi cuma ada 4 orang saja anak. Sebab 2 lagi anak Fatimah tu dia bersama suami terdahulu. So dia jadi macam ni lah. So Fahmi mati meninggalkan seorang anak perempuan. Selalunya saya letak ibu bapa ni ke atas. Tapi sebab ibu bapa ni adalah waris baru. Sebab kita kan berlapis. Jadi dia duduk kat bawah. Sebab saya nak maintain waris yang sudah pun ada tu pada row yang atas. Farah, Fathi, Fidah, Fitri tu dah ada pun sebelum ni. So bila Fahmi mati ada pula tambah 2 orang lagi waris baru, iaitu Asmah dan Hakim. Jadi Asmah dan Hakim ni kita letak ke bawah. Dia lain daripada yang biasa lah. Selalunya saya letak ibu dan bapa ni ke atas lah. Sebab dia adalah waris fardu. Selalunya waris fardu dari sudut cara tulis tu mengatasi waris asabah. Tapi disebabkan ini adalah berlapis, dia adalah waris baru. So waris baru tu dia sentiasa berada di bawah lah. Sebab dia baru nak dimasukkan dalam senarai waris. Macam tu. Dia jadi sedikit confused buat berlapis ni. So tak apa, masukkan ibu kepada Fahmi pun dapat pula harta. Aduh lah, dah lapisan ke-9 ni. So ibu, dia ada ibu dia nama Asmah dan bapa dia nama Hakim. So ibu dapat 1/6, bapa dapat 1/6. Bapa dapat 1/6 sebab asabah ni dapat kat anak lelaki dan anak perempuan secara asabah bil ghairi. Sebab dia ada waris ke bawah, maka 1/6 lah ibu. Kalau tak ada waris ke bawah, ibu 1/3. So bapa memang 1/6 lah sebab juga ada waris ke bawah ni. 1/6 maka bakinya 4. Asal masalah dia 6 lah. 1/6. So 6 bahagi 6 dapat 1, 6 bahagi 6 dapat 1. So baki dia adalah 4. Macam mana 4 ni nak bahagikan kepada 4 orang anak ni? Maka jangan duk pening-pening. Maka kita buat saja juzuk saham. JS ni juzuk saham. Kita buat satu kolom yang saya namakan sebagai kolom juzuk saham. Kita menjuzukkan saham 4 ini. So tak ada masalah. Yang perempuan kita tulis 1 sebab dia asabah bil ghairi. Lelaki tu kita tulis 2. Jadi dia 1, 2, 2. So ibu bapa ni kita tak juzuk dia sebab dia settle dah. Dia dapat 1/6 tadi, kita just dash. So bahagian ni kita tambah. Sebab kita buat macam ni lah mudah kita tambah. Kalau tidak kita kena darab. 3 darab 2 sama dengan 6 tambah 1 darab 1 sama dengan 1. Jadi 6 tambah 1 sama dengan 7. Jadi lagi complicated kita punya calculator tu. Jadi buka kurungan, tutup kurungan. Jadi yang ni kita just tambah aja 2, 2, 2, 1. Jadi jawapan jumlah juzuk saham dia 7. Maka tashih al-masail dia, penyelesaian akhir dia ialah 6 darab 7, 42. Yang ni kita jangan darab 7 sebab dia sudah ada angka juzuk saham dia ni. Jadi 4 darab 1 sama dengan 4. 4 darab 2, 8. 4 darab 2, 8. 4 darab 2, 8. 1 ni kita darab 7. Ya. Jangan kita, sebab dia dash kan dia tak ada ni. Jadi kita darab yang atas jumlah juzuk saham dia ni. 1 darab 7, 7. 1 darab 7, 7. 7/42 sama dengan 1/6 lah. Kita perbesarkan. Lepas tu dia darab yang atas tu. Sebab bila 6 darab 7 maka ini pun darab 7 lah. Sebab kita nak perbesarkan pecahan tu. Tapi yang ni tak boleh darab 7 sebab dia pecah. Juzuk dia tu. Jadi 4 darab 1, 4 darab 2. So macam tu aja kaedah dia. Confirm jawapan akan jadi betul. Kita akan tambah kat sini. Dia akan jadi 42 jumlahnya. Kalau tak sampai 42 adalah tu mana-mana silap. Ini pun
ini sebenarnya jarang berlaku lah ni. Kalau si mati meninggalkan ibu bapa dan anak, selalunya meninggalkan pasangan dan anak lah. Ni kira macam ibu dan bapa umur agak panjang lah ni kot. So ini untuk kematian Fahmi. Selepas itu pula Fitri meninggal. Ni saya typo error ni. Bukan nama Fikri tapi nama Fitri. T ni ya. T, Fitri. Saya tengok tadi ada typo error pula. Sebab Fikri ni tak ada nama Fikri kat sini. Yang ada ialah Fitri. So Fitri ni pula meninggal. So ini kematian terakhir lah dalam latihan kita. Fitri pula meninggal. Fitri meninggal. So Fitri... ambil kau. Fitri tidak ada pasangan dan tidak ada anak. Tetapi Fitri ada saudara seibu sebapa perempuan, itu Farah ni. Dan dia ada dua saudara seibu lelaki, iaitu Fathi dan Firdaus ni. Tetapi dia ada pula nenek tadi. Nenek sebelah bapa ni. Iaitu Hasmah dan Hakim. Iaitu ibu bapa kepada Fahmi tadi lah. Ini sini dia jadi ibu dan bapa. Tapi bila Fitri, Hasmah ni jadi nenek lah. Hakim ni dah jadi datuk. So ini memang jarang-jarang berlaku. Sebab datuk dia umur panjang, so cucu dia mati dulu. Bila cucu dia mati dulu, maka si Fitri ni memanglah selalunya dia tak ada pasangan lah, yang mati bujang. So dia meninggalkan saudara si ibu sebapa perempuan, dua saudara si ibu lelaki, dan ada nenek dan ada datuk. Ini sengaja Ustaz Hilmi ni dia nak suruh refresh juga. Pengiraan al-jiddu ma'al ikhwah, datuk bersama saudara. Datuk bersama saudara ni memang khilaf ulama, kerana mengikut Ibnu Abbas, apabila datuk mewarisi maka saudara, itu adik-beradik kepada si mati ini terhalang, mahjub. So dapat saja dekat datuk dapat 1/6 lah kalau ikutkan Ibnu Abbas. Kemudian yang datuk menghabiskan baki lah. Datuk menghabiskan baki sebab dia menggantikan bapa kan. Jadi yang sobah. Maknanya datuk dapat 5/6 lah. Tetapi mengikut Zaid bin Thabit. Mengikut Zaid bin Thabit tidak ada dalil datuk itu menghalang saudara. Tidak ada dalil khusus datuk menghalang saudara. Maka datuk pun dapat, saudara pun dapat. Ibnu Abbas kata ada dalil datuk menghalang saudara. Dalilnya ialah kias. Sebab datuk dikiaskan kepada cucu. Apabila cucu menghalang saudara tak adik-beradik, maka sebagaimana cucu itu waris ganti, datuk juga waris ganti. Maka datuk juga menghalang saudara. Itu pendalilan Abdullah bin Abbas yang digunakan dalam mazhab Hanafi. So dia tidak ada kitab dia, tak ada tajuk al-jiddu ma'al ikhwah. Sebab dia dah mahjub. Mahjub secara hirman pula tu, bukan nuksan. Langsung tak dapat adik-beradik. Tapi tak bagi Zaid bin Thabit dan mazhab Syafi'i, dia selari dengan pendapat Zaid bin Thabit. Maka walaupun datuk dapat, tetapi adik-beradik juga dapat. So apa formulanya? Ini formulanya. Katanya Zaid bin Thabit. Jadi saya pun tak tahu Zaid bin Thabit dapat formula tu daripada mana. Kan? Jadi al-jiddu ma'al ikhwah itu adalah satu formula yang dibangunkan oleh Zaid bin Thabit sebagai seorang sahabat ni cerdik. Zaid bin Thabit ni seorang penulis wahyu. Pada zaman tersebut ramai yang buta huruf, tapi Zaid bin Thabit cilik huruf lah. Dia boleh membaca dan dia boleh menulis, dan diamanahkan untuk menulis wahyu. Maknanya menulis Al-Quran lah. Hadis pada masa itu tidak ditulis. Hadis ditulis selepas baginda Nabi meninggal. So ada yang kata itu sebagai satu bid'ah juga lah, sebab ditulis selepas baginda Nabi meninggal. Jadi ditulis salah seorang penulis wahyu ialah Zaid bin Thabit. Cumanya khalifah banyak refer kepada Zaid bin Thabit kerana terdapat hadis daripada baginda Nabi SAW yang mengiktiraf Zaid bin Thabit, yang paling alim di antara kamu dalam hal-hal berkaitan dengan faraid ialah
Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit ni dia bukannya mengajar ada pondok apa semua. Dia bukan macam Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dia ada pengikut yang ramai. Sebab Abdullah bin Abbas ni daripada kecil lagi dia mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas ni seorang ahli korporat. Dia meletakkan Abdullah ni pada umur saya 3-4 tahun tu, 4-5 tahun lebih kurang macam tu, dia letakkan di dalam majlis di masjid lah lebih kurang kot, dalam majlis kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberitahu, ya Rasulullah, aku letakkan anak aku ini untuk bersama dalam majlis-majlis ilmu kamu. Kerana aku ni tak sempat sembahyang Jumaat macam tu je lah, sebab dia ahli korporat, Abbas. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sebab itulah Abdullah bin Abbas adalah gedung ilmu, dan Abdullah bin Abbas menghabiskan masa dia menuntut ilmu dan menghabiskan masa dia untuk menyebarkan ilmu. Jadi dia memang ada anak murid yang ramai lah Abdullah bin Abbas ni. Tetapi dalam bab faraid, khalifah rujuk pada Zaid. Sebab khalifah rujuk kepada Abdullah bin Abbas, tetapi apabila ada berbeza dengan pandangan Zaid bin Thabit, khalifah banyak mengikut pendapat Zaid bin Thabit. Tetapi Abdullah bin Abbas dia tak kecil hati pun. Dia tak kecil hati. Sebab itulah dalam isu al-jiddu ma'al ikhwah memang ada khilaf, tetapi kita mengamalkan pendapat Zaid bin Thabit, yang mana apabila datuk dapat, dia tidak menghalang saudara seibu sebapa. Maka di dalam pengajian faraid, walaupun kita rasa munasakhat berlapis itu susah, tapi bagi saya al-jiddu ma'al ikhwah lagilah susahnya. Lagilah susah. Sebab al-jiddu ma'al ikhwah ni dia ada formula dia tersendiri. Datuk sentiasa untung. Datuk akan mengambil apa yang paling menguntungkan Datuk, sama ada 1/6 ataupun 1/3 daripada baki, ataupun muqasamah. Apabila dia ada bersama, dia adalah kalau bersama dengan waris fardu macam ni, kalau tak ada waris fardu macam ni. So dalam kes ini, kita dah kira, mana kita dah buat conclusion lah, saya dah buat ringkasan dia. Kiraan bagi datuknya ialah 1/3 daripada baki. 1/3 daripada baki untuk kes ini. Tapi tak apa, adik-beradik dapat, tidak terhalang. Jadi kita nak tahu daripada baki tu, kita kena dapatkan baki lah dulu. So ini 1/3 daripada 5/6 ni sebenarnya, dia bukan 1/3 daripada 5, jadi confuse. Kalau 1/3 daripada 5 jadi confuse. 1/3 daripada 5/6, sebab dia kan baki dia 5/6 kat sini. Kemudian apabila 1/3 darab 5/6 ada pula baki. Jadi dia punya pembawah dia adalah 6, 1 dan 3, maka kita dapat tasheh dia adalah 18. 6, 1 dan 3 tu kalau kita buat tasheh dia 18 kat sini, 1/3 1/6 ni dia akan jadi 3/18 lah apabila dibesarkan. So apabila dibesarkan 18 tolak 3 jadi 15, 1/3 daripada 15 adalah 5. Macam tu. Kita nak kira pun susah nak tunjuk ni, 1/3 daripada baki ni. Sebab kita kena kira yang fardu dulu. Fardu tu nenek. So apabila kita dapat nenek tu, kita dapatlah baki. Maka datuk tu adalah 1/3 daripada baki. 1/3 daripada baki ni dua kes je. Sama ada datuk bersama saudara ataupun umariyatain. Umariyatain. Untuk ibu. Untuk ibu itu pun umariyatain. 1/3 baki ni tidak ada dalam nas Al-Quran. Tidak ada dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Tak ada. Yang ada adalah 1/3. Sebab itulah dia betul-betul ijtihad Zaid bin Thabit yang tidak diterima oleh Abdullah bin Abbas. Nak kata macam mana? Tapi tak apalah. Kita just ikut Zaid bin Thabit lah. Sebab Imam Syafi'i follow yang tu. So kita dapat baki di 15, baru dah 1/3 daripada baki tu. 1/3 daripada 15, jawapannya adalah 5. So ada pula bakinya 10. 10 tu adalah untuk adik-beradik ni lah. Untuk adik-beradik yang 3 orang ni. Maka 10 ni macam mana nak dibahagikan kepada 3? Kita buat pula juzuk saham. 1 untuk perempuan, 2 untuk lelaki. Jadi dia 1, 2, 2.
Kita dapat dulu 5. Kan? 5 ni kita boleh kecilkan pula dengan sifar 5. 5 bahagi 5 dapat 1, 10 bahagi 5 dapat 2. Saya tak buat pula tanda kat sini slash ni. Adalah banyak silap kat saya ni. 5 dengan 10 ni kita boleh kecilkan juga dengan angka mustarik tadi. So, ia akan jadi 1 lah kat sini sebenarnya. Sini 2. So, 18 darab 1 sama dengan 18. 2 darab 1, 2. 2 darab 2, 4. 2 darab 2, 4. 3 darab 1. 3, 5 darab 1, 5. Ni kena buat slash pula kat sini. Banyak pula silap saya menulis zaman-zaman PKP ni. So inilah jawapan dia. Kalau belum mahir, memang belum mahir Al-Jiddu Ma'al Ikhwah. Saya pun ada kes Al-Jiddu Ma'al Ikhwah ni, dia bukan teori, dia memang betul-betul boleh jadi. Boleh jadi sebab cucu tu mati awal dan kebetulan datuk nenek umur panjang. Boleh jadi sebenarnya. So inilah jatah akhir dia ialah yang inilah sebab saya tak mengajar tajuk Al-Jiddu Ma'al Ikhwah sebab saya tak confident untuk ajar. Sebab saya kira dia adalah perkara yang paling susah di dalam faraid. Berbanding dengan berlapis. Berlapis lebih mudah sebenarnya. Berlapis ni semua mazhab dia guna yang tu je. Tapi yang ni formula daripada Zaid bin Rabi' yang kita cukup hormatlah. So dari sudut pengiraan munasakhat, kita akan lihat bagaimana kita nak gabungkan di antara 10 kematian ni lah. So, saya buat dalam bentuk Excel. Ini Excel cara saya. Mungkin cara ustaz lain Excelnya berbeza lah. Tapi tak apa. Berbeza tu mungkin ada sikit-sikit lah bezanya. Tapi secara umumnya dia akan jadi macam ni lah. So, pusakanya pusaka Ammar. Sebab Ammar, pusakanya pusaka Ammar ni. Selepas Ammar mati ni tak sempat diurus, maka dia berlapis. Yang saya kata 15 lapis tu saya tak ingat lah dia. Yang saya buat hari tu tahun 76 meninggal, baru 12 lapis. Baru 12 lapis. Itu kadang-kadang tahun meninggal tu tak tentu juga, kadang-kadang dia mati berjemaah kan. Kalau 1 tahun tu anak-anak mati je, cepat juga sebenarnya lapisan tu. So pusaka Ammar mati meninggalkan isteri, ibu, bapa, 3 anak perempuan. So 3 anak perempuan pun dia dapat bapa lah, sobah dia. So kita dah kira dalam sebelum-sebelum ni, so kita dah ada jawapan dia. Jawapan dia ialah isteri 9/81, ibu 12/81, bapa 12/81, anak perempuan 16/81, 16/81, 16/81. Maka style saya tulis jawapan. Kita tak perlu nak buat kira-kira yang 1/8, 1/6, asobah bil ghairi. Tak payah. Sebab tadi kita dah buat dah. Minggu lepas lagi kita dah buat yang ni. Jadi kita copy balik jawapan yang akhir tu terus. Sebab kita nak menjimatkan kolom. Ke kanan kita tu jadi tak banyak. Ini style saya lah. Style lain orang, lain style lah. Tapi dah belajar dengan saya kena bagi cara saya lah. So cara saya terus dia tulis jawapan di sini. So kalau nak rujuk kenapa jadi 9/81, 12/81, rujuk pada yang tadilah. Yang minggu lepas punya. Ada pada YouTube channel. Jadi situ tulis balik jawapan dia. Untuk kematian yang pertama Ammar ni, inilah jawapan dia. Kemudian Ali pula mati. So Ali mati meninggalkan isteri, meninggalkan 3 cucu perempuan dan meninggalkan waris baru iaitu saudara ibu sebapa perempuan 2 orang iaitu Balqis dan Bashirah. Saya tulis sekali lagi nama dekat sini sebab saya malah nak rujuk ke kiri. Jadi setiap kali berlakunya kematian saya copy paste balik nama. Sebab malah nak refer ke sebelah kiri tu. Dia ada cara dia dalam Excel supaya nama sentiasa ada, tapi itu cara Excel lah. Cuma bila kita nak print pun saya nampak tak jadi masalah untuk saya copy paste balik nama tu. So saya copy paste balik nama tadi tu, nama Aminah hingga Atia tu ada balik kat sini. Dan adalah waris baru iaitu Balqis dan Bashirah. So untuk kematian yang kedua ni, so kita maintain lah. Kita maintain setiap waris dia ada row masing-masing, ada baris masing-masing.
Apabila dia melibatkan waris yang sama, kita maintain pada yang sama tu lah. So Aminah tu still ada kat situ, tapi Aminah ni dah jadi menantu. Menantu apabila bapa ni mati. Itu bapa Ammar ni. So menantu ni tak dapat apalah, kosong lah. Tapi style saya tulis jugalah. Saya tulis juga. Maksudnya nak suruh nampak kemahiran untuk menentukan hubungan tu. Saya tulis juga. Ini kadang sakit kepala nak tulis benda ni. Tapi tak apalah. Supaya kita faham. So Aminah dapat kosong lah kat sini. Yang lain tu dapat lah. So kita dah kira sebelum ni tasheh untuk Ali ni ialah 144 pembawah dia. So isteri dapat 18 144. Ali ni dia mati. So dia mati ni kita terus sahaja dalam kat sini saya buat dia kelabu. Saya kelabukan dia. Kalau nak buat gelap pun tak apa. Nak buat warna apa pun terpulang. Sebab saya tengok ramai juga orang lain yang buat warna yang berbeza. Macam-macam warna. Tapi saya just buat dia kelabu lah. Kelabu tu sebab saya nak suruh maintain. Sebab saya tulis pula nama Ali kat sini. Kalau saya buat hitam, kan nama Ali kat sini hitam tak nampak pula. Boleh juga saya jangan hitamkan lah bagian nama ni. Tapi itu tak apalah. Yang ni saya buat kelabu lah. Ini pilihan masing-masing lah. So Ali tak ada apa-apa lah sebab dia dah mati. So kita copy paste balik jawapan kita di lapisan kedua tu. Cucu dapat 32 dan adik-beradik dapat 15. So sekarang ni macam mana kita nak munasakhat? Inilah ilmu kematian berlapis ni, ilmu pusaka berlapis. Munasakhat itu berasal daripada perkataan nasakh. Nasakh itu bermaksud pindah ataupun bermaksud hapus. Nasakh tu hapuslah, nasakh mansukh. So apa yang kita nak hapuskan? Yang kita nak hapuskan ialah pemilikan Ali ni sebab Ali ni mati. Pemilikan si mati 2. So apa yang Ali dapat? Ali dapat sebelum dia mati ialah 12 per 81. So 12 per 81 ni kita nak nasakh. Kita nak hapuskan dia. Kita nak masukkan kepada waris-waris Ali ni. Nak masukkan kepada isteri, cucu perempuan dan saudara dua adik-beradik ni. So macam mana 12 ni nak masuk kat sini? Maka kita lihat dua angka kat sini. Iaitu apa yang si mati 2 ni dapat sebelum dia mati, iaitu angka 12. Dan apa angka tasheh dia? Tasheh dia ialah 144. Pembawah dia tu. Pembawah dia tu 144. So maka kita lihatlah dan kita renung-renungkanlah dan kita kena faham betul-betul ni. Sebab kalau kita faham 2 lapis, datanglah 20 lapis pun kita akan insya-Allah faham. So angka yang kita perlu perhatikan adalah angka 12 dengan angka 144. Dalam kes ni lah, dalam kes lain tu saya tanda kuning juga ni 1528. Tapi sebenarnya bila tanda kuning ni masalah juga sebab bukan masalah apa. Bila kita print tak nampak kuning. Saya rasa dalam yang style baru saya warna hijau kot. Nampak sikit bila kita print. So tapi ini nampaklah sebab dia kuning. So angka yang kita perlu perhatikan adalah angka 12 dengan angka 144. Dalam bahasa mudah nak fahamnya, kita kena cari antara angka 12 dengan angka 144 ni kita boleh bahagi dengan sifir berapa. Kita nak bahagi dengan sifir berapa. Dia boleh dibahagi dengan berapa. 12 pun boleh bahagi dengan angka tu, 144 pun boleh dibahagi dengan angka tu. Itu bahasa mudah faham. Boleh dibahagi dengan angka berapa. Tu dia macam tu. Boleh dibahagi dengan angka apa. Dalam bahasa matematik modennya kita panggil angka FSTB, faktor sepunya terbesar. Silibus tingkatan 1, sekolah menengah. Saya rasalah tingkatan 1. Anak saya pun tak ada tingkatan 1. Anak saya tingkatan 4 dan tingkatan 5. Saya rasa silibus tingkatan 1. Faktor sepunya terbesar. FSTB, faktor sepunya terbesar bagi angka 12 dan faktor sepunya terbesar bagi angka 144, apa dia? Macam tu. Itu dalam bahasa matematik moden lah, dalam bahasa mudah kita nak faham angka apa yang boleh dibahagi oleh angka 144 dan angka 12. So confirm, yang paling confirm ialah angka 1 lah, sebab 12 boleh bahagi 1, 144 boleh bahagi 1. Itu yang confirm, 1 ni boleh masuk dengan semua angka. Tapi kita nak cari yang terbesar, sebab tu dia panggil faktor sepunya
terbesar. Maka dalam kes ni yang terbesar, kita pergi pula angka 2, 2 pun boleh, 12 boleh bahagi 2, 144 boleh bahagi 2. Tapi dia ada lagi angka lebih besar daripada itu, sebenarnya angka terbesar dia adalah 12. Ini adalah kemahiran matematik ni, ini try and error lah ni. Bukan try and error, mana kita kena mahirkan lah. Kita try lah, maknanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mestilah angka 12 lah yang terbesar. Sebab dia takkan boleh jadi 13, 14. Sebab 12 nak bagi yang lebih macam mana? Kalau sini 12, kemungkinan yang terbesar dia juga adalah 12. So kalau 144 boleh bagi 12, maka 12 adalah faktor suponya terbesar. Dalam kes ni 12. So style saya akan tulis angka 12 itu di kolom nama ni. Kolom nama ni dia tak ada apa-apa angka kat tengah dia. Maka kita tulislah angka 12 kat situ. Sebab apa? Sebab angka 12 ni, 12 boleh bahagi 12, 144 boleh bagi 12. Ini saya tak ada arrow ni. So siapa yang ada apa-apa dia kena buat arrow lah. Sebab saya buat arrow kat sini pula saya pun tak reti sangat nak buat IT, nak bahagian presentation ni. So angka 12 tu adalah angka yang boleh dibahagi antara angka 12 dengan 144. Maka kita bahagilah 12 bahagi 12 dapat 1. So 1 kita tulis kat sini. Sebab itulah dia bersilang. 12 bahagi 12 dapat 1. 144 bahagi 12 dapat 12. Dia bersilang macam tu. 12 bahagi 12 dapat 1. 144 bahagi 12 dapat 12. So angka yang kita dapat tu kita tulis pada bahagian atas di lajur tu. Lajur yang sebelum si mati ni mati dengan lajur tasheh dia selepas dia mati ni. 12 bahagi 12 dapat 1. 144 bahagi 12 dapat 12. Selesai satu formula. Bila kita dapat 12 dekat sini, maka seterusnya ialah kita akan darab. Kalau style saya darab daripada bawah ni ke atas. Dia akan jadi arrow. Mana sini ni darab 12. Yang ni darab 1. Gitu. So untuk dapatkan angka munasakhat ni, caranya adalah 81 darab dengan 12. Sebab tu kita guna Excel ni, kadang-kadang kita dah boleh letak formula lah kat sini. 81 darab 12. Jawapannya ialah, ni saya letak formula ni. Maknanya petak C5 darab dengan petak 12. Darab dengan ke 12. Tapi kita boleh letak petak sebenarnya. Tapi apa, saya pun tak kerti sangat Excel. Budak lawyer mana kerti sangat sebenarnya. So 12 ni, ni apa, 81 ni darab dengan 12. Maka dia dapat 972. Apabila dekat sini ni darab 12, maka semua dilaju kat sini kita darab 12. Maka 9 darab 12, jawapannya 108. 12 darab 12, 144. 12 yang ni kita jangan darab 12 sebab dia sudah mati. Yang mati ni mati lah. Janganlah excited nak darab sehingga didarab juga bahagian orang mati. Sebagai yang mati dia just kosongkan lah. Sebab dia dah tak ada dah. 16 darab 12 sama dengan 192. 16 darab 12 sama dengan 192. 16 darab 12 sama dengan 192. So ini jadi kosong lah sebab dia baru saja muncul baris ni. Maka lajur yang kat sini dia darab yang atas ini. 144 ni jangan kita darab 1. Sebab 144 ni kita dah sudah matikan dengan 12 tadi. So dia sudah dapat munasakhat dia daripada 81 darab 12 saja. So dia jadi 972. Maka ini kita jangan darab 1. Kita ignore saja. Kita ignore. Sebelah lajur kedua ni jangan kita darab dengan angka yang atas. Yang kat sini ni kita ignore saja. Sebagaimana kita ignore yang kat 12 ni. Kita tak darab dah 12, yang ni pun kita tak darab dah 1. Kita ignore sahaja. So kita bermula daripada sinilah. So ini kosong lah, kosong darab 1 kosong. 18 darab 1 18. Ini mati. 32 darab 1 32 lah, darab 1 mudah je lah, tulis balik lah. 32 32 32 15 dan 15. Maka jawapan munasakhat antara kematian pertama dengan kematian kedua kita tambahlah. 108 tambah 0, jawapannya 108. 144
tambah 18, 162, yang ni mati. 192 tambah 32 sama dengan 224. Begitu juga yang ni 224, 224, ini 15 lah dan 15. So ini adalah jawapan akhir. Sekiranya 2 lapis, maka inilah tasih akhirnya, iaitu Aminah 108/972 dan Aminah sekali saja mewarisi, iaitu dia adalah isteri si mati satu. Asyah dapat 162/972 dan Asyah ini ialah ibu si mati satu dan isteri si mati dua. Macam tu. Cara dia. Cara untuk sebut dia tu. Dan saya dalam arahan amalan dia dalam CJ Faraid, perintah Faraid yang terbaru yang kali ikut format arahan amalan. Arahan amalan nombor 14 ke nombor 12 tahun lepas. Dia kena tulis tu. Kena tulis setiap waris tu, kena tulis sebab kita akan tahu berapa kali dia dapat. So Asyah ni 2 kali dapat lah. Dia ibu si mati satu dan isteri si mati dua. Alia 224/972, anak perempuan si mati satu dan cucu perempuan si mati dua. Macam tu. Aira pun sama sebab dia adalah anak perempuan si mati satu dan cucu perempuan si mati dua. Atia pun sama. Anak perempuan si mati satu dan cucu perempuan si mati dua. Berarti dia 2 kali dapat ni. Dia tambah ni. Tapi Balqis ni hanya dapat sekali saja, satu sisi saja, iaitu dia saudara seibu sebapa perempuan si mati dua. Begitu juga dengan Bashirah 15/972 kerana dia hanya dapat satu saja, satu untuk si mati dua. Maknanya satu sisi saja, saudara seibu sebapa perempuan si mati dua. So kalau kita kena buat saya makan pula, betul ke jawapan 972? So kita tambahlah 108 tambah 162 tambah 224 tambah 224 tambah 224 tambah 15 tambah 15 dan kita akan dapat 972. Yes, 972. Kemudian pening kepala lah kita. Makanlah Panadol. Baru 2 lapis, ada 8 lapis lagi. Kita akan gembira tidak terkata apabila kita dapat angka-angka ni bila kita tambah dan kita dapat jumlah dia tu 972. Sebab betul. Kalau kita tak betul, adalah tu mana-mana kita silap. Kalau ada silap, bertenang je lah dan kita carilah. Kadang-kadang silap kita terdarab bahagian si mati. Kadang-kadang kita yang ni pun kita darab juga 144 darab 1. Macam-macam lah. Kadang-kadang kita tersilap tu sebab itu memerlukan kemahiran. So bila kita tambah kat sini kita dapat 972, maka kita yes, kita dah selesai 2 lapis. Sama ada kita gembira, kita boleh tidur dengan lena sebab kita dapat jawab dengan betul, ataupun kita teruskanlah dengan kiraan seterusnya. Dia bukan senang lapis-lapis ni. Kadang-kadang orang tanya senang-senang macam tu je. Kita nak selesai. Kita dah selesai, jenuh. Kalau dekat restoran, kalaulah tukang masak tu cepat buat makanan, memang tak sempat pun. Datang makanan dulu, bila datang makanan dulu, kita tak kira lah kitanya, makan lah. Kalau selapis tu cepat je kita kira. Sebab dia memang memerlukan satu ni lah, kita kena concentrate sikit. Sebab angka-angka tu banyak. Dan kita nak conteng tu pun memerlukan kemahiran ataupun pengalaman kita sebab kita akan buat row dan kolom tu dengan berhati-hatilah. Kalau kita conteng uduh-uduh kita pun pening. Okay, so dapat 2 lapis. Saya presume lah saya buat andaian dapat 2 lapis. So macam mana nak lapis ketiga? So jangan bimbang, lapis ketiga ni si Bashirah pula mati. Bashirah pula mati, kita dah kira bahagian Bashirah mati ni. Bashirah mati dia ada waris lain pula, waris lain suku sakat pula, waris yang tak ada kena-mengena dia pula. Dia ada suami dia dan dia ada anak perempuan dan anak lelaki dia, si Bashirah ni pula. Tak apa, dia mati, si mati 3, kita dah kira dah bahagian dia. Suami dia dapat 7/28. 7/28 tu 1/4 lah. Kita dah kira dalam
Setiap lapis yang itu kita just tulis balik jawapan dia. So anak perempuan dia dapat 3/28, 3/28, 3/28, anak lelaki dapat 6/28, 6/28. Tengok bertambah pula lah warisnya. Bertambah pula waris dia kat sini. Tapi yang nama-nama orang lain tu kita maintain. Macam yang ni dia saudara si berapa perempuan, dia terhalang lah. So yang Atia ni kita tak perlu pening-pening pun. Dia apa kena-mena dengan Bashirah ni. Tapi yang pentingnya dia memang kosong lah. Dia tak dapat apa-apa. Semua saya tu dia balik juga kosong. Sebab kita nak bawa nama tu maintain. So saya copy paste balik nama tu. Saya letak juga nama kat sini. So supaya kita maintain setiap waris tu satu row tu. So dah panjang kat sini. So macam mana kita nak nasakh tadi, kita nak munasakhat Bashirah tadi. Bashirah ni mati. So caranya sama juga, kita ulang cara yang sama. Kita lihat sebelum si mati 3 ni mati, dia dapat apa? Dia dapat 15. 15 ni kita highlight, kita bulatkan ke, kita warnakan ke, dan kita lihat tasheh dia. Tasheh untuk lapis yang ketiga ni ialah 28. So kita yang perlu kita tengok ialah angka 28 dan angka 15. Angka 28 dengan angka 15 ni yang boleh dibahaginya ialah dengan angka 1 je. Tak boleh dah, tak ada dah angka lain boleh masuk antara dua-dua ni. Maka 1 je lah dia punya FSTP dia, faktor suku yang terbesar. Maka 15 bahagi 1, 15 ni bahagi 1 darab 15 bahagi 1 dapat 15, 28 bahagi 1 dapat 28. Kita bahagi, dia akan letak jawapan bersilang. Lepas tu saya kata style bersilang tu. Bersilang macam mana kita nak bersilang tu. Bersilang Ultraman ke bersilang apa, pandai-pandai lah, kena ingat lah tu. So 15 bahagi 1 15, 28 bahagi 1 28. Maka untuk munasakhat dia ni, yang ni kita darab angka 28 lah. 972 darab pula 28, maka dapat 27,216. Jangan bimbang, betul. 972 darab 28, jawapan dia 27. Ni saya guna Excel lah ni. 27,216. Apabila sini darab 28, maka semua angka dekat row, dekat lajur ni, dekat kolom ni, kita akan darab 28. 108 darab 28 dapat 3024. 162 darab 28 dapat 4536. Yang ni jangan didarab sebab dia sudah pemati. Ali ni mati dah. 224 darab 28 dapat 6272. So ini pun angka yang sama, so boleh copy paste lah. 6272, 6272, 6272. 15 darab 28, jawab dia 420. 15 ni jangan darab 28 sebab apa? Mati dah. Ni kadang-kadang silap ni. Tak duduk excited sangat dah darab. Yang mati pun darab juga. Yang mati ni jangan didarab sebab dia kita dah kelabukan dia. So jawapan dia kat sinilah. Bila dia darab 28 tadi. 3024, 4536, 6272, 6272, 420. Maka row yang kat sini pun kita darab yang kat atas. 28 ni kita jangan darab 15. Sebab 28 ni kita dah mainkan dengan 15 tadi. So dia yang sebelah tasheh si mati tu kita jangan darab. Kita hanya darab yang sebelum tu. Sebelum si mati ni yang darab. Dapat angka munasakhat ni. So yang ni tak darab. So ini kosong je lah. 0. 7 ni darab 15 dapat 105. 7 darab 15, 105. So kita kena ingat 15 lah sebab kita dah tak nampak. 3 darab 15, 45. 3 darab 15, 45. 3 darab 15, 45. 6 darab 15, 90. 6 darab 15, 90. So bila kita tambah, sebenarnya dia adalah dua waris yang berbeza kan. So sebenarnya dia tambah kosong lah. So ini jawapan dia 27,216. So dapatlah 3024 untuk Aminah Asyah. Sebab tu saya tulis balik nama sebab saya malah nak rujuk yang ujung tu. So dapat balik nama dia orang lah. Asyah 4536, Ali mati. Alia 6272, Aira 6272, Atia 6272, Balqis
420 per 27,216. Suami ni nama Dahlan tadi, suami Bashirah 105, anak perempuan 45, anak lelaki 90. So kita tambah semua ni. 90 tambah 90 nama 45, 205. Jawapannya kita akan dapat 27,216. So bacaan ni ialah pembawah lah ni, 27,216. So kalau kita tambah semua ni kita tak dapat 27,216, mana kita tersilap. So bila kita tambah ni kita dapat pula 27,216, kita pun sekali lagi happy sebab kiraan kita masih lagi betul. So itu baru 3 lapis. Berarti 3. Baru 3 lapis. Dia saya tak tahu calculator untuk berlapis ni macam mana. Sebab saya tak pernah ada peluang untuk akses kepada calculator macam mana. Saya rasa dia key in je, dia tu ada jawapan aja sebenarnya. Salah key in, salah lah jawapan. Sebab dia tak akan tunjuk jalan kira saya rasa. Tapi saya tak tahulah kalau ada tunjuk jalan kira tu, dia power lah orang yang buat calculator tu. So yang ni sebab itulah kita kena mahir kiraan ni dan kita nampak dalam bentuk Excel tu. Baru kita nampak bagaimana angka-angka tu berlaku tu. Kalau saya buat presentation di Mahkamah Syariah untuk untuk perintah faraid, memang saya bagilah kiraan ni. Saya bagi pada mula-mula kes lagi. Bukan saya bagi pada perakhiran kes. Pada mula-mula kes lagi saya dah bagi kiraan dan berlapis dah. Ada hakim nak rujuk tak rujuk itu suku kira lah, suku hal lah. Sebagai dokumen tambahan. Sebab itulah saya buat benda ni tu saja tashih, sebab saya tak nak kolom terpanjang sangat ke kanan. Nanti kita print jadi kecil sangat. Jadi bila kita dah minimize yang tu, kolom kita ke kanan tu tidak terlalu panjang lah. Lepas tu mati pula Dahlan kan. Mati pula Dahlan, kita jangan pening. Bila mati Dahlan, kita dah kira yang Dahlan tadi dia per 42. So ini waris-waris Dahlan. Dahlan ni siapa? Dahlan ni suami kepada Bashirah. Nasib baik. Jadi dia meninggalkan waris-waris yang sama lah. Dahlia, Damia, Dayana, Daniel, Danish. Cuma dia ada nenek pula kat situ. Eliza dan Ehsan. Aduh lah Dahlan ni. Dia nenek pula kat sini, tapi kita dah kira tu. So kita kira saja balik. Tasih 42. So 444, 88, 77. So macam mana kita nak munasakhat kes Dahlan ni pula si mati 4. Maka kita lihat apa yang Dahlan dapat sebelum dia mati. 105. So apa yang angka tasih dia 42. So kita bermain dengan angka 105 dan 42. So apa angka yang boleh dibahagikan antara 105 dengan 42? Angka FSTB dia, faktor punya terbesar. Kalau ikut kiraan saya kat sini, faktor punya terbesar ialah 21. 21 lah. 105 boleh bahagi 21. Boleh. 105 bahagi 21 dapat 5. 42 bahagi 21 dapat 2. 105 ni bahagi 21 dapat 5. Mana 21 dapat 5 lah, dapat 105. 105 bahagi 21 dapat 5. 42 bahagi 21 dapat 2. Itu. So bila kita buat lama-lama, kita akan jadi semacam automatik je sebenarnya silang kat sini ni. 105 bagi 21 dapat 5, 42 bagi 21 dapat 2. Kita dah jadi terbiasa je sebenarnya. Sebab tu saya kata munasakhat ni mudah je sebenarnya. Sebab dia, kita repeat the same thing je. Kita repeat perkara yang sama je. Duk main silang, darab. Silang bahagi dapat jawapan dia, kemudian kita darab. Silang bahagi dapat jawapan, kita darab. Macam tu je. Tak payah nak pening-pening. Tapi kalau al-jiddu ma'al ikhwah, pening. Sebab kita kena cari yang paling menguntungkan datuk. Jangan main-main. Aduh lah. So 105 bahagi 21 dapat 5, 42 bahagi 21 dapat 2, maka 27216 ni darablah dengan 2.
27,216 darab 2 dapatlah munasakak dia 54,432. Maka semua yang kat sini kita darab 2, so dia akan dapat 604890. Yang kat sini yang mati ni mati lah. Ini mati ni, dalam ni mati ni jangan darab 2. So dia akan dapat angka-angka ni lah. 45 darab 2 tadi 90. Dia jadi makin tak nampak lah sebab waris dah terlalu ramai. Dapatlah dia bahagian sini. Kemudian laju yang kedua ni, darab dengan 5. Yang ni darab dengan 2, ni darab dengan 5. Ni jangan darab 42, jangan darab 5 sebab dia dah ada munasakak dia kat sini. 4 ni, 4 ni darab 5. 4 darab 5 jadi 20. 4 5 jadi 20, jadi 20. 8 darab 5 40. 7 darab 5 35, 35. So kita tambah. Dapatlah akhir dia 54,432 ni. So tambah-tambah ini dia dapatlah 6042. Yang bertambahnya kat sini lah. Sebab ni 2 kali dapat. Dia adalah anak si mati 3 dan anak si mati 4. 90 tambah 20. So 10, 110. Tapi ni dia dapat sekali je lah. Bahagian nenek saja. So 3535. So kita akan dapat 54,432. So kita sekali lagi akan rasa lega sebab kita akan dapat, kita sudah pun dapat jawapan tu tally. Kalau tak tally, kita check lah kembali di mana salahnya. Habislah 4 lapis dan begitu jugalah lapis-lapis seterusnya, dan saya tidak akan sambung lah sebab kita pun dah tak ada masa dan saya tak pasti penerangan saya ni dapat difahami ataupun tidak lah. Dan kalau tak faham pun saya minta maaf lah sebab kita hanya berbincang ataupun kita berkongsi secara online, dan bagi mereka yang sudah faham, ini adalah review lah. Tuan Mizi ada ni, Tuan Mizi memang dah faham lah. Cuma Tuan Mizi mungkin dia, yalah, Excel tu masing-masing ada cara masing-masing lah. Ada cara masing-masing, tapi dia sebenarnya cara dia sama je. Kita cari angka untuk dibahagi. Jawapannya kita akan masuk pada lajur yang berlawanan dia tu. Yang kanan pergi masuk lajur kiri, yang kiri pergi masuk lajur kanan, kemudian kita darab dan kita akan dapat jawapan, dan begitulah seterusnya dan seterusnya. Bagi mereka yang belum faham, kena masuk bengkel lah kot. Masuk bengkel untuk kita ajar menggunakan whiteboard dia kalau saya. Kalau nak canggih lagi guna iPad lah. Setahu saya dia guna iPad sekarang kan. So kita guna whiteboard pun tak apa untuk nampak. Selalunya saya akan guna warna yang pelbagai lah. Warna hitam, warna merah, warna biru untuk kita nampak arrow-arrow dan sebagainya lah. So saya ingat itu saja. Saya terima kasih kepada yang menghadiri. Saya mohon maaf atas kekurangan saya. Tujuan kita untuk berkongsi dan untuk kita review dan refresh, dan untuk tajuk akan datang 2 minggu lagi, kita cuti 2 minggu. Selamat berkempen dan selamat mengundi. Kita akan jumpa pada 26 hari bulan, insyaAllah 26 hari bulan pada sebelah malam tu saya akan masuk tajuk takharuj. Tajuk takharuj, kalau saya sempat buat nota, saya akan kongsikan pada Facebook saya lah nota tu untuk dia boleh download walaupun tak boleh download pada 45 HTML tu, dengan cara kita seolah macam nak print tapi kita save as PDF kan. Kalau saya sempat buat nota, saya akan kongsikan kat situ lah. So, terima kasih semua. Mohon maaf atas kekurangan. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang tu kerana kelemahan saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.